Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton video pembentangan ini. Untuk video pembentangan kali ini, kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami modul SCCA 1013 Pengantar Komunikasi. Untuk tugasan kali ini, kami dikehendaki untuk memilih satu bidang komunikasi dengan merujuk topik 7 hingga 10 serta menguraikan amalan bidang komunikasi tersebut oleh sesebuah organisasi sama ada swasta ataupun kerajaan, dan juga dikehendaki untuk menjelaskan kesan amalan bidang komunikasi itu terhadap pencapaian matlamat organisasi yang kami pilih. Saya dan ahli kumpulan telah memilih topik 7, 9 dan 10. Untuk makluman ahli kumpulan, kami terdiri daripada 3 orang, iaitu termasuk diri saya sendiri, Muhammad Zulfikri bin Rahman, nombor metrik 284052. Seterusnya Muhammad Usli Usin, nombor metrik 28303. Dan akhir sekali Andi Nurfara binti Bendi, nombor metrik 283716. Antara isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini, yang pertama, pengenalan syarikat Astana Hotel. Yang kedua, uraian bidang komunikasi yang dipilih. Ketiga, amalan-amalan komunikasi organisasi syarikat Astana Hotel. Keempat, kesan amalan komunikasi tersebut terhadap pencapaian matlamat organisasi. Kelima, bagaimana amalan komunikasi di syarikat Astana Hotel dapat dipertingkatkan. Keenam, kesimpulan. Dan akhir sekali, ketujuh, rujukan. Di sini saya ingin membuat pengenalan tentang Astana Hotel. Astana Hotel telah ditubuhkan pada tahun 2014 dan telah diasaskan oleh Adisba Travel and Tours, beralamat di Jalan Donglot TH4713 Lot 2 tingkat bawah Tawau, Sabah. Fungsi utama Astana Hotel adalah merupakan hotel budget ataupun hotel ekonomi. Hotel Astana Hotel ini menyediakan penginapan dan kemudahan kepada pelancong dari dalam negara, pelancong luar negara serta masyarakat tempatan untuk menginap di sana. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Andi Nurfara binti Bandi. Hari ini akan membentangkan mengenai huraian bidang komunikasi yang dipilih dan juga kesan amalan komunikasi terhadap pencapaian matlamat organisasi. Sebagai sebuah organisasi, kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik merupakan sesuatu yang amat signifikan. Ini kerana melalui kemahiran ini, ia boleh menyebabkan perjalanan kerja sebuah syarikat menjadi lebih efisien dan efektif, selain daripada menjadikan hubungan lebih dipercayai oleh pelanggan. Dan dalam tugasan ini kami telah memilih 4 bidang komunikasi yang berkaitan dengan industri pilihan kami, iaitu bidang perhotelan. Antara bidang komunikasi yang terlibat adalah komunikasi organisasi, teknologi komunikasi, periklanan dan juga komunikasi massa. Bidang komunikasi pertama adalah bidang komunikasi organisasi. Komunikasi atau communication berasal daripada perkataan Latin iaitu communis yang membawa maksud sama. Menurut Janice dan Kelly pula, komunikasi adalah suatu proses di mana seorang komunikator menyampaikan stimulus dalam bentuk kata-kata dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Komunikasi ini dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi sesama mereka atau untuk menyampaikan sebarang maklumat. Apakah pula yang masuk dengan komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi yang merangkumi bentuk-bentuk komunikasi lain di dalam organisasi yang berlaku di antara unit dan kumpulan dalam organisasi terbabit yang melibatkan komunikasi baik secara lisan maupun bertulis. Ia juga merupakan satu proses pengiriman dan penerimaan pelbagai jenis pesanan organisasi di dalam
baik di dalam organisasi, baik yang terjadi di dalam kumpulan yang formal maupun kumpulan yang tidak formal. Fungsi komunikasi boleh dibahagikan kepada beberapa fungsi, iaitu sebagai satu sumber maklumat, sebagai satu arahan, sebagai cara untuk mempengaruhi orang, sebagai saluran maklumat dan juga sebagai fungsi integrasi. Dalam arti kata lain, komunikasi organisasi merupakan satu perilaku pengorganisasian yang berlaku dan bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam proses ini berurusan dan kemudiannya memberikan makna atas apa yang terjadi. Seterusnya, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah penggunaan teknologi sebagai salah satu medium komunikasi di antara manusia. Ia telah diterima sebagai salah satu medium untuk memproses maklumat dan menguruskan sesebuah organisasi demi menyumbang ke arah kecemerlangan organisasi. Penggunaan teknologi komunikasi dalam sesebuah organisasi merupakan satu keperluan asas dengan seiring berkembangnya teknologi. Ia di sesebuah organisasi itu tidak dilihat dapat berfungsi dengan lancar dan sempurna jika teknologi komunikasi tidak digunakan sebagai salah satu pemudah cara dalam pengurusan organisasi. Seterusnya adalah periklanan. Menurut Davidson, periklanan adalah bahasa sosial, genre, penonton, pengalaman pembaca, teknik memujukan dengan bahasa dan imej yang menarik. Manakala menurut Williamson, ia adalah sebuah sistem mesej yang dirancang untuk menimbulkan persepsi dan mewujudkan sumber makna. Periklanan ini telah dikatakan telah wujud semenjak tahun 1950-an dan 60-an, akan tetapi pada ketika itu strategi yang dipakai adalah tidak begitu menarik, walaupun periklanan ini tujuannya digunakan adalah untuk menjual produk. Periklanan merupakan salah satu medium yang penting untuk membantu sebuah organisasi mencapai matlamat mereka. Melalui periklanan yang efektif, para pengguna akan dapat dipujuk untuk menggunakan suatu produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di dalam sebuah iklan. Seterusnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa, menurut Bittner, adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Melalui definisi yang diberikan oleh Bittner ini dapatlah kita simpulkan bahawa komunikasi massa menggunakan media massa seperti media cetak seperti surat kabar atau majalah, atau media elektronik seperti radio atau television, ataupun media lagi satu tidak media online, media atas talian. Menurut Meletsky pula, komunikasi massa adalah satu bentuk komunikasi yang disampaikan secara terbuka melalui penyebaran media secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Ciri pertama, ini ada beberapa ciri komunikasi massa. Yang pertamanya, ia bersifat umum dan tidak ditujukan kepada mana-mana kelompok. Penghubungnya tidak dikenali oleh penonton. Sasaran pencapaian pasaran adalah luas dan tidak terbatas. Mementingkan penyampaian isi maklumat berbanding hubungan antara manusia. Ia bersifat satu arah dan juga ia mempunyai rangsangan deria yang terhad. Amalan-amalan komunikasi organisasi syarikat Astana Hotel. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, periklanan. Keempat, komunikasi massa. Seterusnya adalah kesan amalan komunikasi terhadap pencapaian matlamat organisasi. Sebagai sebuah syarikat perhotelan yang menjalankan perniagaan berasaskan perkhidmatan, kepuasan pelanggan menjadi salah satu matlamat utama syarikat ini. Selain daripada itu, pihak hotel juga mempunyai matlamat untuk memperkembangkan lagi perniagaan mereka ke peringkat yang lebih tinggi, dan oleh kerana itu kerjasama yang baik di antara kaki tangan dan pihak pengurusan amat diperlukan demi mencapai tujuan ini.
Sebagai sebuah syarikat yang mempunyai kaki tangan yang ramai, komunikasi yang efektif dan efisien amat diperlukan agar perjalanan syarikat dapat berjalan dengan lancar. Mempunyai sistem komunikasi yang baik bukan sahaja penting untuk syarikat, akan tetapi ia juga merupakan satu alat yang penting agar pencapaian matlamat syarikat dapat dicapai dengan kadar segera. Jika maklumat tidak dapat dihantar dan diterima dengan baik oleh kakitangan dan juga pihak pengurusan, ia bukan sahaja merugikan masa, tetapi juga boleh mendatangkan kerugian dari segi keuangan. Sebagai contohnya, pihak pengurusan telah memberikan arahan kepada kaki tangan mereka untuk menghantar sebut harga kepada pelanggan. Akan tetapi, oleh kerana terdapat gangguan sewaktu transmisi mesej dihantar kepada kaki tangan, telah menyebabkan kelewatan dalam penghantaran sebut harga tersebut. Jika ini terjadi, syarikat terbabit telah kehilangan sebuah pembeli yang berpotensi. Seterusnya, jika pihak atasan atau pengurusan tidak mempunyai kemahiran untuk berkomunikasi, bukan sahaja tidak dapat memberikan motivasi kepada rakan sekerja untuk bekerja dengan lebih baik demi mencapai matlamat syarikat, tetapi mereka telah kehilangan banyak masa akibat salah faham daripada tidak mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan baik. Menurut David, seorang pengurus seharusnya berkomunikasi dengan kaki tangannya dalam merancang, mengatur, mengarah dan mengawal agar kaki tangannya dapat bekerja secara efektif. Seterusnya adalah jika matlamat pihak hotel adalah untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka, maka peningkatan hasil jualan haruslah dicapai. Demi untuk mencapai tujuan ini, periklanan yang berkesan amat diperlukan. Periklanan merupakan satu proses komunikasi yang digunakan untuk memujuk atau mempengaruhi orang ramai agar tertarik kepada perkhidmatan yang diiklankan. Pihak syarikat telah dalam merealisasikan matlamat ini, mereka telah menggunakan pelbagai medium periklanan untuk mendapatkan pelanggan. Oleh kerana mereka menyasarkan pengguna yang khusus, medium yang khusus juga harus dipakai. Antara contoh periklanan yang digunakan oleh pihak hotel adalah mengiklankan perkhidmatan mereka di majalah yang berkaitan dengan pelancongan dan periklanan seperti iDeals. Mereka juga menggunakan laman sesawang dan Facebook untuk tujuan periklanan dan juga bekerjasama dengan pihak OYO untuk menaikkan lagi kadar hunian pelanggan di hotel mereka. Dengan keadaan teknologi hari ini yang dilihat semakin berkembang, begitu juga halnya dengan teknologi komunikasi. Pihak syarikat Astana telah mengeksploitasi kelebihan penggunaan teknologi komunikasi dengan menggunakan sistem WhatsApp untuk berhubung dengan kaki tangan syarikat. Melalui sistem perhubungan ini, kaki tangan bawahan dapat berhubung secara langsung dengan pihak atasan. Mereka tidak perlu lagi melalui prosedur-prosedur yang panjang untuk berjumpa dengan pihak atasan dan perlu menetapkan janji. Melalui teknologi, mereka boleh menyelesaikan sesuatu permasalahan hanya melalui aplikasi WhatsApp. Selain daripada itu, penggunaan email juga dikatakan telah digunakan di peringkat global oleh individu dan organisasi. Dalam syarikat Astana ini, penghantaran email merupakan salah satu cara untuk berhubung dengan bakal pelanggan. Penghantaran sebut harga bilik kepada bakal pelanggan menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi email. Selain itu, penggunaan mesin kad kredit dan tempahan melalui atas talian telah memudahkan lagi urusan perniagaan berlaku di antara pelanggan dan pihak syarikat. Kemudahan ini menjadi satu tambahan nilai bagi pihak hotel kerana ia telah memudahkan urusan pelanggan. Akhir sekali adalah penggunaan komunikasi massa. Pihak hotel telah menggunakan media massa sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan bakal pelanggan. Media massa adalah satu alat komunikasi yang dapat menyebarkan dan menyampaikan maklumat yang bersifat umum dan khalayak luas dan heterogen secara tepat dan serentak. Antara media massa yang terlibat adalah Facebook, media cetak seperti majalah Ideals dan Kain Rentang, dan media elektronik seperti radio. Melalui komunikasi massa ini, pihak hotel dapat menyebarkan dan mengiklankan perniagaan mereka kepada pelanggan sasaran dan ini sekaligus dapat membantu mereka untuk meningkatkan lagi kadar penghunian di hotel. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isli Azri bin Husin, nomor metrik 283803 daripada PJJ Kota Kinabalu Sabah. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan yang diberikan kepada saya, yaitu berkaitan dengan
Bagaimanakah untuk meningkatkan amalan komunikasi di Syarikat Astana Hotel? Keberkesanan komunikasi ini amat penting dalam sesebuah organisasi. Hal ini bagi memastikan visi dan misi sesebuah organisasi itu dapat digerakkan bersama. Dari segi bidang organisasi, pihak pengurus perlu memberikan latihan ataupun kursus yang khusus kepada staf mereka untuk melancarkan lagi cara mereka berkomunikasi dengan pelanggan, serta dapat menguasai komunikasi dengan baik dan berkualiti. Dengan adanya latihan dan kursus dapat membantu meningkatkan kemahiran para staf untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Mereka juga tidak akan merasa segan atau malu untuk berinteraksi dengan pelanggan, sama ada pelanggan dari dalam negara maupun luar negara. Kualiti komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan prestasi dan juga dapat memajukan syarikat perniagaan Astana Hotel ini standing dengan hotel ternama yang ada di Malaysia. Seterusnya kita lihat kepada bidang komunikasi teknologi. Pada masa kini hampir seluruh negara sudah menggunakan teknologi yang serba boleh dan canggih dalam kehidupan. Dalam bidang perniagaan juga bidang komunikasi teknologi ini sangat penting dan menjadi salah satu saluran utama dalam menyampaikan maklumat kepada pelanggan. Untuk meningkatkan lagi amalan komunikasi teknologi ini kepada syarikat Astana Hotel ialah dengan cara mengembangkan lagi perniagaan perhotelan ini bukan saja di dalam negara, malah di luar negara dengan cara mewujudkan teknologi modern seperti saluran internet e-dagang. Seterusnya ialah bidang komunikasi pengiklanan. Bidang ini juga adalah bidang yang terpenting sekali dalam apa juga perniagaan, yang tidak kira perniagaan hotel ataupun perniagaan lain. Bidang pengiklanan ini mampu dalam menarik hati pengguna dan pelanggan untuk menggunakan perkhidmatan tersebut. Untuk meningkatkan lagi bidang ini dalam syarikat perhotelan Astana Hotel ialah dengan cara membuat pengiklanan menggunakan teknologi pada masa kini seperti media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga sebagainya. Dengan cara pengiklanan ini juga dapat menjimatkan kos berbanding menggunakan saluran seperti televisi dan juga radio. Selain itu, bahasa penyampaian juga penting dalam pengiklanan supaya mudah untuk difahami oleh pelanggan, seperti menggunakan bahasa yang lembut dan memujuk. Kata-kata yang digunakan dalam pengiklanan juga harus mudah untuk difahami agar tidak timbul persoalan kepada pelanggan. Seterusnya ialah bidang komunikasi massa. Bidang ini juga penting dan perlu dalam setiap perniagaan. Ianya adalah salah satu saluran dalam menyampaikan segala maklumat kepada pengguna di luar sana. Untuk meningkatkan lagi bidang komunikasi massa ini di dalam perniagaan Astana Hotel ialah dengan cara menghasilkan berita atau mempromosikan perniagaan dalam bentuk video dan multimedia, supaya maklumat yang dihasilkan mudah dan cepat untuk disampaikan kepada para pelanggan. Rata-rata pada masa kini hampir semua masyarakat menggunakan teknologi telepon pintar untuk berkomunikasi dan sebagainya. Untuk itu syarikat Astana Hotel haruslah dan mengambil peluang ini dalam menggunakan platform ini untuk menyampaikan maklumat perniagaan mereka. Dengan cara ini juga segala maklumat dapat disampaikan dengan cepat dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan lagi perniagaan di masa akan datang. Seterusnya ialah kesimpulan. Bidang komunikasi adalah sangat penting dalam kehidupan dan juga dalam proses perniagaan. Dengan kaidah bidang komunikasi ini dapat membantu perniagaan itu berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat perniagaan yang diinginkan. Bidang komunikasi yang baik dan berkesan dalam perniagaan Astana Hotel ini merupakan nadi utama dalam memastikan kejayaan dan dapat memperluaskan lagi perniagaan ke luar negara.
Sekiranya komunikasi tidak berjalan dengan baik dan sempurna, ini secara tidak langsung akan menjejaskan proses perniagaan tersebut kerana maklumat yang disampaikan tidak difahami oleh pelanggan atau pengguna. Secara kesimpulannya, komunikasi yang baik akan menjamin kejayaan dalam sesuatu perniagaan dan memberi manfaat kepada pengguna di luar sana. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.